Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada penyelia tesis saya, Profesor Datuk Dr. Wan Kamal Mujani, kerana banyak membantu saya dalam menyiapkan tesis. Saya, Nur Rashikin binti Rais, akan membentangkan tajuk tesis saya, iaitu Mata Wang Kripto, Sejarah dan Perkembangan. Abstrak. Seiring dengan peredaran zaman, manusia telah menggunakan mata wang komoditi dalam urusan jual beli. Mata wang fiat memfokuskan kepada pembangunan terkini yang mana mata wang ini telah digunakan lebih kurang 1000 tahun yang lalu dan kini ia adalah bentuk mata wang yang dominan. Namun begitu, ia bukanlah pengakhiran dalam sejarah kewangan. Cryptocurrency telah diperkenalkan dan ia bukanlah wang komoditi mahupun wang fiat, sejenis eksperimen mata wang baharu. Mata wang kripto telah menawarkan campuran baharu terhadap ciri teknikal dan kewangan yang mewujudkan ekonomi yang berbeza daripada jenis mata wang yang lainnya. Artikel ini menerangkan tentang sejarah dan perkembangan mata wang kripto dalam dunia digital. Bukan itu sahaja, pengkaji turut membahaskan tentang dasar penggunaan mata wang kripto menurut hukum Islam. Berdasarkan kajian terdahulu, pengkaji mendapati bahawa ada banyak penghasilan daripada pelbagai kajian, namun masih tiada lagi penerangan mengenai sejarah dan perkembangan mata wang kripto ini. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahawa ekosistem kripto berkembang dengan pesat. Semenjak kebelakangan ini, ramai di kalangan masyarakat membahaskan tentang mata wang kripto kerana transaksinya dapat dilakukan secara atas talian sekaligus tidak membahayakan kesihatan dalam keadaan pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika ini. Sebagai kesimpulannya, Bitcoin memiliki pelbagai aplikasi menarik dan aset kripto yang sangat sesuai untuk dijadikan aset penting yang berkualiti. Pengenalan. Secara umumnya, cryptocurrency didefinisikan sebagai mata wang secara maya yang digunakan sebagai mata wang alternatif untuk memenuhi keperluan dalam kehidupan. Sebelum kewujudan wang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia telah menggunakan sistem barter dalam aktiviti jual beli, double coincidence. Seiring dengan peredaran zaman, terdapat pelbagai masalah yang dihadapi jika sistem barter tersebut diteruskan dan masyarakat akan menghadapi kesulitan untuk melakukan sebarang transaksi. Dengan isu permasalahan yang berbangkit, maka wujudlah sebuah pemikiran baru yang dapat memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat dalam melakukan aktiviti jual beli, yakni wang. Kewujudan mata wang kripto atau dikenali sebagai Bitcoin telah diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto dalam penulisan artikelnya iaitu Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, terdapat seorang pembeli membeli sebuah domain dengan nama bitcoin.org dan setahun kemudian Bitcoin pertama telah diperkenalkan. Dengan adanya Bitcoin, masyarakat dapat melakukan transaksi secara atas talian dengan cepat dan mudah tanpa perlu melibatkan pihak ketiga iaitu institusi kewangan atau pemerintah sehingga hal-hal yang muncul. Bagi metodologi kajian pula, pengkaji telah menggunakan kaedah penelitian kualitatif dan pustaka, deskriptif, induktif dan deduktif. Dapatan kajian yang pertama adalah sejarah mata wang kripto. Pada tahun 1983, David Kaum, seorang programmer Berkeley, telah menciptakan sebuah teknologi blind signature iaitu sistem pembayaran yang tidak dapat diketahui memisahkan identiti seseorang dari transaksi yang telah dilakukan oleh mereka. Manakala di tahun 1997, algoritma Proof of Work pertama telah diperkenalkan oleh Adam Back. Ia berfungsi untuk menguruskan jumlah wang kripto yang beredar. Berlaku pada tahun yang sama, anggota lain dari Cypherpunks yang juga merupakan seorang peneliti di sebuah syarikat perusahaan Microsoft iaitu Wade telah mengeluarkan B-Money yang menerapkan konsep desentralisasi. Pada tahun 2004 pula,
Hal Finney, iaitu seorang ilmuwan komputer dan anggota dari Chai Pepang, mengembangkan protokol Proof of Work karya Adam Back menjadi Reusable Proof of Work (RPOW). Turut dilancarkan BitGold pada tahun yang sama oleh Nick Szabo, seorang ilmuwan komputer dan kriptografer. Dalam pada itu, BitGold merupakan sebuah protokol yang terdiri dari gabungan konsep desentralisasi WD dan RPOW. 4 tahun kemudiannya, mata wang kripto pertama iaitu Bitcoin telah dilancarkan. Pelancaran ini dilaksanakan selepas artikel Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System, karya penulisan Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Setelah Bitcoin dilancarkan pada tahun 2009, kira-kira 1.500 mata wang kripto lainnya turut diperkenalkan juga kepada masyarakat. Hal ini kerana ianya aktif diperdagangkan di pasar lebih kurang 600 mata wang kripto, manakala seramai 2,9 hingga 5,8 juta pengguna swasta dan institusi juga aktif bertukar token dan melaksanakan pelbagai jaringan transaksi. Pada Mei 2017, kapitalisasi pasar mata wang kripto sangat aktif melebihi 91 juta. Bukan itu sahaja, Financial Stability Board tahun 2018 menyatakan bahawa sistem kapitalis pasar gabungan aset kripto meningkat sebanyak 830 juta dengan 35% hasil daripada Bitcoin pada Januari 2018. Namun begitu, mata wang kripto menurun kepada 210 juta pada 4 Oktober 2018. Tuntasnya, Bitcoin masih lagi menguasai pasaran walaupun di sisi lain ia mengalami masalah teknik dan perkembangan dalam teknologi mata wang kripto yang lain. Dapatan kajian yang kedua adalah perkembangan mata wang kripto. Menurut Iron News, Mikula dan Katarzyna Kazuk pada tahun 2019, mereka berpendapat bahawa pada tahun 9 Februari 2011 buat pertama kali dalam sejarah, satu Bitcoin berharga pada kadar yang sama dengan dolar Amerika Syarikat. Pada 5 April 2011, pasaran bitmarket.eu Poland telah ditubuhkan, manakala 2 Jun 2011, satu Bitcoin dinilai dengan kadar $10. Pada 26 Ogos 2011, pasaran saham Bitomat.pl Poland runtuh dengan kerugian 17,00 Bitcoin. Pada 19 November 2013, satu Bitcoin bernilai $1,000. Manakala pada 13 Februari 2012, keruntuhan bursa Threadhill yang besar, dan manakala 11 Mei 2012, kejatuhan platform Bitcoinica. Pada Julai 2013 pula, jutawan saudara Winklevoss memasuki pasaran Bitcoin. Manakala 25 Mac 2013, Denmark mengecualikan jualan Bitcoin daripada cukai. Pada tahun 20 September 2013, Bitcoin diiktiraf sebagai mata wang persendirian sepenuhnya di Jerman. Manakala 5 Disember 2013, permulaan larangan Bitcoin di China. Begitulah perkembangan mata wang kripto di seluruh dunia secara keseluruhannya. Dapatan yang terakhir iaitu penggunaan mata wang kripto dalam hukum Islam. Menurut Charles Evans pada tahun 2015 bahawa transaksi menggunakan Bitcoin bebas daripada riba dengan menggabungkan prinsip-prinsip maslahah iaitu memelihara tujuan syariah dan memperoleh manfaat atau menjauhkan kemudaratan. Beliau berpendapat bahawa penggunaan Bitcoin dibolehkan menurut hukum Islam. Menurut Sufu Bitcoin 2016, Suzardi Maulan 2016 dan Ami Nurbaitz 2016, mereka berpendapat bahawa transaksi dan pelaburan menggunakan Bitcoin tidak menyalahi perundangan Islam. Mereka menyimpulkan bahawa ia selari dengan konsep jual-beli mata wang, iaitu Bai'u as-Sarf, yang hampir sama dengan hukum jual-beli emas, perak dan wang fiat. Pandangan daripada Profesor Emeritus Dr. Rodney Wilson yang dipetik oleh Suraya Zainuddin 2016 iaitu tidak ada keberatan syariah untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat bayar dan terima. Akan tetapi, Dr. Wilson beranggapan bahawa tidak disarankan kepada orang yang mempunyai ekonomi yang rendah untuk memegang mata wang Bitcoin tanpa memahami risiko pada masa yang akan datang.
Menurut Salmi Bujang, Siti Salwa Saleh, Hadanan Taufik, Sharifah Anum Omar dan Leni Yusrina Bujang Khedif tahun 2017, mereka berpendapat bahawa kenyataan media dari Bank Negara Malaysia telah berpesan kepada pengguna agar tidak melibatkan diri dengan Bitcoin adalah selari dengan kaedah fiqh yang keempat, iaitu kemudaratan dihilangkan, iaitu ad-darul yuzal. Dalam kaedah ini telah dijelaskan tentang menolak kerosakan, mafsadah didahulukan daripada mengambil manfaat. Sebagai intihannya, penulis mendapati bahawa mata wang ini tidak menepati ciri-ciri mata wang yang ditetapkan dalam Islam ketika ia tidak mampu menyimpan nilai secara konsisten setelah menilai dari sudut pandangan ulama dan sarjana Islam berkenaan Bitcoin ini. Walaupun masyarakat umum dapat menerimanya sebagai mata wang, namun ketidakstabilan nilai pada mata wang ini boleh mengundang kemudaratan kepada pengguna pada masa yang akan datang. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.